Baik Nabila, perkembangan dunia banyak bergantung kepada teknologi maklumat, khususnya ekonomi digital yang tidak lagi boleh dinafikan kepentingannya dalam menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Jadi mari kita lihat bagaimanakah hasil kajian daripada Meta BN Company mengenai pengguna digital yang kita dapat lihat setakat ini. Dan apabila kita dapat meliti di sini adalah e-commerce GMV Outlook. Ini adalah e-dagang mengenai nilai barangan kasar yang kita dapat saksikan. Di sini khususnya kita dapat lihat adalah negara-negara di Asia Tenggara. Apabila anda meliti di sini, bar graf di sini untuk anda lebih memahami lah. Kalau anda dapat lihat sini, ini adalah petunjuknya. Untuk kali-kali di setiap graf ini adalah kali ini 2020. Dan kali ini adalah 2021 dan kala biru terang ini menunjukkan tahun 2022 dan kala warna hitam ini lebih gelap menunjukkan tahun jangkaan tahun 2027. Dan daripada sini saya akan mula daripada kiri skrin anda. Anda dapat saksikan CEA iaitu Southeast Asia, negara Asia Tenggara merangkumi. Kalau lihat daripada 2019 kita dapat lihat penggunaan digital semakin e-dagang iaitu semakin meningkat iaitu sehinggalah pada tahun 2022 kita masih belum habis tapi setakat ini kita dapat melihat iaitu peningkatan daripada tahun 2019 sehinggalah waktu COVID iaitu waktu yang melonjak penggunaan digital di mana sehinggalah tahun 2022 iaitu 129 bilion dolar di sini dan 2027 dijangkakan di Asia Tenggara menjangkakan e-dagang akan berkembang sebanyak 280 bilion dolar. Di sini kita dapat beberapa negeri kita dapat lihat iaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan juga Vietnam. Dan kalau kita nak perincikan kepada negara Malaysia di sini kita dapat saksikan iaitu peningkatan daripada 2019 iaitu 8 bilion sehinggalah 2020 iaitu daripada 2020 iaitu 8 bilion, 2021 13 bilion dolar dan iaitu pada tahun 2022 kita dijangka untuk mencapai 15 bilion dolar dan pada tahun untuk masa-masa yang akan datang terutama pada tahun 2027 dijangka akan mencapai sehingga 25 bilion dalam penggunaan e-dagang. Nah, di sini anda dapat saksikan di setiap negara iaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam dijangka daripada 2020 ia meningkat namun pada tahun 2027 untuk masa-masa yang akan datang juga dikira meningkat. Tapi untuk anda fahami bahawa pada tahun 2020 kita melihat penggunaan e-dagang memang melonjak tingginya namun pada 2021-2022 ia masih lagi berkembang namun ia sedikit perlahan. Ini disebabkan kerana beberapa faktor iaitu disebabkan pada 2021 sehingga 2022 kita mendapati iaitu tekanan inflasi di sini. Nombor satu. Yang kedua adalah kita menerima gangguan ataupun tekanan iaitu rantaian bekalan termasuk juga dengan iaitu pergerakan yang tidak terhad iaitu orang boleh membuat pembelian dan penjualan di kedai secara tersendiri tidak memerlu membuat online. Ini adalah antara beberapa faktor menyebabkan perkembangan peningkatan dalam e-dagang ini meningkat namun ia sedikit perlahan berbanding tahun 2020 di mana kita dilanda pandemik COVID-19. Di situlah bermulanya iaitu kawalan pergerakan PKP dan orang tidak boleh keluar untuk meneruskan operasi perniagaan mereka seperti biasa. Dan ini apabila kita meliti lagi secara terperinci mengenai bagaimanakah adaptasi digital di Asia Tenggara punya penduduk iaitu daripada umur 15 tahun ke atas. Apabila anda menyaksikan di sini menunjukkan berkata iaitu Asia Tenggara sudah mempunyai pengguna digital sebanyak 370 juta di sini. Apabila kita meliti pada tahun 2021 iaitu peningkatan daripada tahun 2021 iaitu sebanyak kalau kita tambah ini iaitu penambahan 28 juta daripada angka 2021 bermakna kalau 370 juta ini tolak 28 juta kita mendapat angka jumlah pengguna digital iaitu lebih kurang sebanyak 342 juta pada tahun 2021 dan ia meningkat sebanyak 28 juta ia menjadi kepada 370 juta pengguna digital yang kita dapat saksikan di Asia Tenggara. Dan sini adalah graf di mana anda dapat lihat iaitu ada 5 graf ini menunjukkan daripada tahun 2019 hinggalah 2022 sehingga tahun jangkaan iaitu 2027. Di sini kalau untuk lebih faham warna biru ini terang ini menunjukkan pengguna yang telah membuat pembelian di dalam talian dalam sekitar 12 bulan. Untuk warna kelabu lebih kurang kelabu ini mempunyai adalah antara pengguna yang mempunyai akses internet tapi tidak membuat sebarang pembelian dalam
talian. Dan apabila yang ni kita dapat warna yang lebih cerah itu tidak mempunyai akses internet ataupun tidak pernah membuat pembelian dalam talian. Apabila anda menyaksikan di sini iaitu antara populasi berumur 15 tahun ke atas yang merupakan pengguna digital di sini anda dapat saksikan daripada 2019 ia melihat peratusan peningkatan itu lebih 50% iaitu sebanyak 63% orang yang telah membuat pembelian dalam talian dalam kurang 12 bulan itu setahun 2020 iaitu kita tidak hairan lagi lah peningkatannya kerana semua orang duduk di rumah dan semua orang akan iaitu bersosial dan berniaga secara dalam talian sahaja. Dan pada tahun 2021, pada tahun lepas, ia meningkat kepada 76% dan pada 2022, kita masih tunggu lagi sebulan untuk habiskan tahun ini. Namun pada setakat ini, ia mencatatkan pengguna digital di Asia Tenggara adalah sebanyak 82% dan pada tahun 2027, dijangka untuk meningkat lagi kepada 88% iaitu hampir 90%. Manakala beberapa peratusan yang lain, kalau kita nampak warna kelabu gelap ini adalah antara kumpulan sedikit saja, kumpulan yang mempunyai akses internet tetapi tidak membuat sebarang pembelian dalam talian dan manakala hanya segelintir sikit saja yang tidak itu beralih kepada dalam talian. Dan menurut laporan Meta Bain & Company ini menyatakan 9 dalam 10 iaitu pengguna di Asia Tenggara akan beralih sepenuhnya ke dalam talian pada tahun 2027 dan ini adalah antara jangkaan. Apabila selain itu apabila kita meneliti bagaimanakah iaitu pengguna di Asia Tenggara iaitu 15 tahun ke atas. Tadi kita lihat secara keseluruhan di Asia Tenggara dan sekarang kita akan lihat lebih terperinci dalam beberapa negara dalam Asia Tenggara termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan juga Singapura. Dan kalau kita dapat lihat, kalau anda nak fahami, ini adalah bar graf yang menilai pada tahun 2021 iaitu merangkumi pengguna digital. Di sini kita dapat lihat kalau warna gelap ini anda melihat ini adalah pengguna digital pada tahun 2021 dan ini adalah warna biru ni kalau anda dapat lihat ini adalah pengguna digital yang baru pada tahun 2022 dan apabila anda melihat yang atas ni yang tak ada color sedikit ini menunjukkan bukan pengguna digital. Tetapi kalau anda melihat secara keseluruhan berapakah jumlah pada tahun 2021 iaitu pengguna digital di Asia Tenggara antara negara-negara ini adalah jumlah 453 juta. 453 million. Tapi ini adalah pengguna digital 15 tahun ke atas, tak termasuk 15 tahun ke bawah. Dan apabila kita nak meneliti juga iaitu negara Malaysia iaitu jumlah 15 tahun ke atas adalah 26 juta. Namun kalau kita dapat lihat pengguna pada tahun 2021 adalah sebanyak 24 juta. Dan ditambah lagi pengguna baru pada tahun 2022 iaitu sebanyak pertambahan 1 juta. Jadi total pengguna digital pada tahun 2021 dengan pengguna digital baru pada tahun 2022 adalah sebanyak 25 juta. Iaitu kita dapat lihat negara Malaysia hampir 99% kita mempunyai pengguna digital daripada umur 15 tahun ke atas. Apabila kita meneliti antara negara-negara lain juga, antara negara yang mempunyai populasi yang banyak iaitu negara Indonesia iaitu sebanyak pengguna digital 15 ke atas kita dapat saksikan adalah sebanyak 208 juta dan antara 154 juta adalah pengguna digital pada tahun 2021 dan kita melihat lagi iaitu pertambahan beberapa juta lagi warna biru ini menunjukkan pertambahan pengguna digital yang baru pada tahun 2022 iaitu merangkumi total adalah sebanyak 168 juta pengguna digital dan pengguna baru daripada jumlah keseluruhan pengguna digital 208 juta. Dan ini kita dapat lihat penggunaan digital pada tahun 2021 untuk negara Indonesia iaitu mencatatkan 81%. Dan kalau melihat lagi negara-negara lain, penggunaan digital juga adalah lebih 80%. Termasuk Filipina sebanyak 87%, Vietnam 79% dan juga Thailand 72%. Termasuk juga dengan Singapura iaitu 97%. Kita dapat lihat negara Malaysia dan Singapura adalah dua negara tertinggi mempunyai pengguna digital yang tertinggi berbanding negara ASEAN yang lain. Apabila kita nak meliti juga bagaimanakah ini adalah penggunaan si digital yang kami boleh kongsikan pada setakat ini dan apa yang kita boleh saksikan peranan kita bakal saksikan lagi peranan digital ni akan menjadi semakin penting terutama dalam pemulihan negara dan juga pemulihan negara adalah nombor satu. Penstrukturan semula rantaian bekalan yang terganggu sejak beberapa tahun ini
serta membolehkan juga perniagaan perusahaan kecil ataupun sederhana PKS untuk membuat dagangan merentas sepadan dalam era pasca pandemik ini. Dan sudah sedia di talian untuk mengupas lebih lanjut mengenai perkara ini adalah Fabian Bigar, Ketua Pegawai Eksekutif MyDigital. Terima kasih Fabian kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi Nabila dan Nina. Alright, Fabian, kita baru saksikan ini adalah sebahagian saja data yang berkaitan digital. Namun kita mahu bergerak lebih pantas. Kita sudah ada Perdana Menteri baru dengan kerajaan baru dan tugas MyDigital akan menjadi lebih besar dan berat. Dan kalau kita imbas kembalilah di bawah Pakatan Harapan pada 2018, salah satu yang mahu dilakukan adalah mengurangkan kos jalur lebar dan pada masa sama meningkatkan kelajuan jaringan. Jadi the question is right now kita sudah masuk 2022 ini. Are we on the right track dan apa lagi penambahbaikan yang perlu kita ada? Okey. Terima kasih. Soalan yang baik. Jadi mengikut kefahaman saya semasa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar berucap sempena program digital Native Agenda 23 yang disebut tadi, beliau berkata ianya bukan sahaja terhad pada pembangunan ekonomi digital tetapi melakukannya dengan secara inklusif. Ini bermaksud kita sentiasa perlu memberi perhatian kepada usaha merapatkan jurang digital. Kita pada masa ini boleh dikatakan di landasan yang betul kerana apabila kita merujuk kepada teras dasar di bawah rangka tindakan ekonomi digital ataupun yang blueprint yang selalu disebut, terdapat 6 teras dasar iaitu transformasi digital sektor awam, daya saing dan persekitaran ekonomi melalui pendigitalan, membina infrastruktur yang menyokong, itu dia, bakat digital yang kompeten dan tangkas, mewujudkan masyarakat digital yang inklusif, itu sudah masuk, dan akhirnya yang penting juga membina persekitaran yang boleh dipercayai. So di bawah program jendela ataupun jalinan digital negara yang dilaksanakan oleh SDM di bawah teras dasar infrastruktur tadi, kita telah mencapai hampir 96% liputan 4G di kawasan berpenduduk negara. Jadi ini merupakan satu yang kita pasti akan tercapai apabila sampainya tahun 2024 kita akan mencapai 100% lah. Jadi kita di landasan betul. Tapi bukan sekadar hanya liputan, yang penting kita juga melihat kepada kualiti bukan hanya liputan dan juga kelajuan tapi kualiti that means dia stable lah sentiasa supaya kita boleh gunakan dengan tidak terganggu. Berdasarkan Fabian, kita berada di landasan yang betul. Tapi dalam perubahan digital ni ataupun penghijraan digital ni, kita perlukan kepakaran. Di Malaysia, program upskilling dan reskilling tu dah ada banyak sebenarnya. Dan sama ada dikendalikan oleh kerajaan maupun sektor swasta sendiri. Jadi, adakah kita cukup memantau aspek ini untuk pastikan ia sesuai dengan sasaran dan adakah kita perlu selarikan semua usaha ini di bawah satu bumbung? Ya, betul lah kata Nabila tadi. Kalau kita lihat dari sekeliling kita, terdapat banyak sangat program upskilling sama ada melalui pihak kerajaan melalui HRD Corp atau usaha sendiri daripada sektor swasta secara online seperti yang kita dapat di platform-platform tertentu, LinkedIn, Coursera dan sebagainya. Pada masa ni kalau kita nak pantau satu persatu mungkin terlalu banyaklah untuk dipantau. Apa yang penting bagi saya, kita perlu memberi kesedaran bahawa sebahagian besar kursus ni diiktiraf ada accreditation. Maka apa yang kita perlu buat, kita perlu memberi kesedaran pada orang ramai supaya bijak memilih mana-mana kursus yang berkaitan dan pada mereka. Usaha-usaha pembangunan kepakaran ini di bawah Majlis Ekonomi Digital dan Fawanan Negara dipantau melalui kluster bakat digital yang diterajui oleh Kementerian Sumber Manusia. Alright, Fabian, kalau kita dapat lihat, menurut CEO Sri Dr. Helmi Hajar Maidin,
Singapura memerlukan 1.2 juta pekerja pakar digital menjelang 2025. Jadi Fabian, jika kita tidak ditawarkan gaji dan insentif yang bersesuaian dengan kita, kita kemungkinan kita akan saksikan satu lagi aliran series keluar pakaran ataupun brain drain. Jadi pada pandangan Fabian, bagaimana kita boleh kekalkan kepakaran ini? Okey, sebenarnya kalau kita melihat kepada pakej gaji saja serta insentif yang berkaitan dengan gaji, dengan wages, mungkin kita tidak dapat akan mengejarlah apa yang Singapura tawarkan, tapi apa yang kita ada, yang aspek-aspek lain yang penting yang kita perlu lihat adalah persekitaran hidup yang baik, kos sara hidup yang rendah, infrastruktur yang moden dan persekitaran yang selamat di Malaysia. Sekurang-kurangnya walaupun kadang kita mungkin tidak dapat menghalang mereka ke Singapura atau mana-mana negara, sekurang-kurangnya mereka boleh kekal berada di Malaysia dan kerja merentas padan secara virtual, kerana ini sekarang perkara yang biasa. So inilah aspek-aspek yang kita perlu juga titik beratkanlah selain daripada hanya gaji sahaja. Baik Fabian, sebelum saya meneruskan soalan seterusnya, saya akan kongsikan antara data mengenai unicorn, iaitu antara aspek digital kita boleh saksikan di sini. Kalau Fabian dapat menyaksikan di sini di skrin ini dan anda di ruang sana untuk melihat, kita di sini adalah list unicorn dengan penilaian terbesar di ASEAN. Syarikat unicorn mana yang mempunyai nilai yang besar di ASEAN kita dapat saksikan. Kalau anda dapat saksikan di sini, iaitu syarikat yang terbesar ini adalah antara data yang dicatatkan setakat September 2021 tahun lepas. Anda melihat Grab. Grab adalah kekal pada nombor 1, iaitu sebanyak nilainya adalah 14.3 bilion dolar, iaitu antara mempunyai nilai terbesar berbanding syarikat unicorn yang lain, iaitu kalau anda ingat balik, iaitu Grab bermula di Malaysia namun ia sudah beralih beroperasi kepada Singapura dan nampaknya Grab muncul nombor 1 nilai yang tertinggi. Diikuti juga dengan di negara Indonesia, iaitu dengan JNT Express dan beberapa lagi negara Singapura, Highroad dan Indonesia termasuk Traveloka dan OVO. Dan kita dapat saksikan kebanyakannya jumlah penilaian di antara yang ketiga tertinggi ni dah JNT sebanyak 7.8 bilion dolar dengan yang Highroad ni 3.5 bilion dolar dan kita juga ada Malaysia iaitu dengan Karsam sebanyak 1.3 bilion dolar. Dan ini adalah antara kita dapat saksikan 10 syarikat tertinggi yang mempunyai nilai tertinggi di ASEAN. Jadi untuk menarik untuk kita kaitkan dengan data ini dalam aspek pelaburan, syarikat dalam aspek pelaburan terutamanya syarikat pemula atau startup memerlukan dana di semua peringkat. Kita ada inisiatif Digital Investment Office. Jadi Fabian, boleh bantu kami untuk faham tak usaha di bawah inisiatif ini dan bagaimana ia penting untuk menggalakkan lagi pelaburan? Okey, sebenarnya kalau kita hanya tumpukan pada syarikat pemula atau startup, kita mempunyai apa yang telah dilancarkan oleh pihak MOSTI, iaitu Startup Ecosystem Roadmap. Pelbagai program-program untuk membantu startup sekarang di bawah Meranti atau Malaysia Research Acceleration for Tech and Innovation, satu agensi di bawah MOSTI yang melihat kepada startup. Dari segi pelaburan pula, yang ini berasingan daripada hanya startup, kita ada DIO, Digital Investment Office, satu usaha di bawah Digital yang diumumkan oleh Majlis Ekonomi Digital pada tahun lalu, iaitu dia satu platform yang dikongsikan bersama antara pihak MIDA dengan MDEC. Kerana apabila kita tengok pada pelaburan digital sekarang, bukan hanya tertumpu pada konten, pusat data dan juga perkhidmatan digital yang traditionally di bawah MDEC. MIDA juga melihat kepada aspek-aspek pembuatan. Sekarang apabila kita melihat dia semua berkaitan, pembuatan ini sebahagian pada rantaian bekalan pembuatan digital di bawah MIDA. Jadi kita nak melihat approach untuk menarik pelaburan ini sebagai satu one nation approach. Jadi kita tubuhkan dia bukan satu pejabat yang fizikal, dia hanya satu virtual setup di mana
terdapat kerjasama di bawah Maidan dan MDEC untuk menarik pelaburan ke Malaysia. Sebenarnya inisiatif ini kita nampak ada dia punya kemajuan dia apabila kita lihat sasaran yang ditetapkan di bawah rangka tindakan ekonomi digital untuk tahun 2025 adalah 7 bilion ringgit di bawah investment punya target. Tapi menurut laporan DIO sejak pada Jun tahun ini kita telah mencapai 56 kalau tak salah 56.9 bilion investment dari segi pelaburan. Jadi kita di landasan yang betul lah. Mungkin kita perlu kaji semula kita punya sasaran tu. Baik. Fabian, mungkin berbakikan 1 minit ni boleh kongsikan. Kita tahu kita ada digital economy blueprint seperti yang dimention oleh Fabian sendiri tadi. Jadi haruskah kerajaan baru melihat kembali perkara ini berbanding dengan menubuhkan kertas cadangan baru? Saya sebenarnya apabila kita melihat pada artikel, merujuk pada artikel yang telah disebut tadi oleh doktor yang disediakan oleh Dr. Helmi, saya sangat setujulah kita tak perlu proposal baru kerana elemen-elemen yang jiwa dia punya spirit of the initiative sebenarnya sama, mengembangkan ekonomi digital dan mengurangkan jurang digital. Kebetulan kita tahun ini, penghujung tahun ini kita pada akhir fasa 1 rangka tindakan ekonomi digital. Jadi ia adalah masa untuk kita menambah baik, mengkaji semula elemen-elemen ataupun memasukkan elemen-elemen baru yang bersesuaian untuk menambah baik rangka tindakan ekonomi digital ataupun plan digital kita lah. Jadi ia pun selari dengan permulaan kajian semula, kajian separuh penggal RMK 12 lah, di mana digital economy blueprint ini di bawah rancangan tersebut. Jadi adalah masa yang sesuai kita untuk mengkaji semula mana yang it works kita teruskan, mana yang tak berjalan dengan lancar kita perbaikan.